Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi izin dan dengan taufiknya kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada bacaan dan kajian kita pada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita masih dalam perbincangan lawan bagi sifat iradat iaitu karahiyah ataupun karahah. Kita berhenti pada kalam Muhasyi rahimahullah pada muka yang ke 89. Jadi rasanya kerana kita dah sampai habis dah berkaitan dengan syarahan bagi matan oleh Imam Syekh Syarqawi, kita baca syarah dulu, syarah Hudhudi dekat luar dulu, kemudian kita masuk pada hasyiah di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال هذا ضد الإرادة. Kata Syekh Al-Hudhudi, ini lawan bagi iradah. Mana ni? Karahah tersebutlah. Dia bincang kata ijadu syai'in minal alam ma'a karahiyatihi. Ini lawan bagi iradah al-muta'alliqati, iradat yang bertakluk bi jami'il mumkinat, dengan sekalian perkara mungkin. Yang wajib kita i'tiqadkan bahawa iradat Allah ini bertakluk dengan segala perkara mungkin. Apa dia itu? Lawan itu. Wahiyal karahiyah. Karahiyah itu tidak ingin. Lawan kepada iradat ingin, iaitu tidak ingin. Wa ma'na ma dzakarahu syaikhu, dan makna apa yang menyebutkan dia oleh syekh, iaitu Imam Sanusi, bahawa an yujidallahu syai'an, bahawa Allah mengada oleh Allah sesuatu minal alami, daripada alam inilah, kal kufri, contoh sesuatu tu contoh kufur, awil ma'asi, ataupun maksiat, au ghairi dhalik, atau selain daripada demikian yang tersebut. Wa huwa, dalam keadaan dia Tuhan, la yuriduha, dalam keadaan Tuhan Allah tidak menginginkannya. Jadi berlaku Allah menciptakan sesuatu daripada perkara mungkin dalam keadaan Allah tidak menginginkannya. Jadi itu mustahil tu. Bahkan ma aujadaha, tidak Allah menciptakan sesuatu daripada mungkinat itu illa, kecuali wa huwa yuriduha, kecuali Allah menghendakinya. Tidak ada perkara yang berlaku, yang terhasil pada alam ini, kecuali memang Allah menghendakinya. Idh ya ta'ala, kerana maha tinggi, maha suci Allah. Ya ta'ala Allahu an yaqa'a fi mulkihi, bahawa berlaku dalam kerajaan perintahan Tuhan ini, ma la yuridu, mustahil, maha suci Allah, bahawa berlaku dalam kerajaannya apa yang tidak diingini. Tak boleh nak fikir benda yang mustahil sama sekali.
dalam kerajaan milik Tuhan ni, dalam rintahan pemerintahan Tuhan ni, ada perkara berlaku tapi bukan dengan kehendak Tuhan. Mustahil. Sebab dia Tuhan. Kalau kita makhluk, kita memerintah, kita menjadi raja, kita menjadi pemimpin, berlaku perkara yang kita tidak ingini, itu biasalah. Biasa. Kita nak nak jawatan, tak boleh jawatan. Kita nak apa lagi? Kita nak kekal di kerusi, tak boleh kekal. Kita cadang buat macam ni, orang tak terima. Jadi benda itu benda yang tak boleh. Adapun Allah, itu mustahil. Maha suci Allah, bahawa berlaku dalam perintahnya, dalam rintahannya, dalam kerajaannya, perkara yang tidak diingini. Habis. Wa fassara asy-syaikhu al-karahiyata, dan telah mentafsirkan oleh Syekh, iaitu Imam Sanusi, karahiyah itu. Karahiyah. Enggan ataupun tidak ingin itu dengan apa? Dia tafsirkan karahiyah bi'adamil iradah, dengan tidak menginginkan, tiada iradah. Dia tafsirkan gitu ihtirazan, kerana nak buat pengecualian. Nak buat pengecualian, nak buat penjagaan anil karahati asy-syar'iyyah, daripada makruh syarak ini. Nak membezakan daripada karahah syar'iyyah, makruh pada syarak. Fa innahu yajuzu an yakuna al-makruhu karahatan syar'iyyatan muradan lillahi ta'ala. Kerana harus bahawa perkara makruh syarak itu menjadi murad, perkara yang Tuhan hendak. Perkara makruh pada syarak itu termasuk boleh jadi dia perkara yang Tuhan nak. Hak tu bukan hak nak nafi sini. Contoh benda-benda makruh. Contoh benda makruh apa? Kita kata makruh, ambil makruh hak zati lah, senang makruh hak zati. Makruh yang zati, kita nak kata apa? Kita nak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makruh yang zati banyak. Ada biasa ulama buat contoh, iaitu melihat faraj isteri. Melihat faraj isteri. Itu makruh yang zati tu. Nampak tak? Benda lagi. Kita kata benda hak makruh. Yang zati. Kita kata ambil wuduk sekali. Ataupun 2 kali. Di sisi mazhab kita, makruh lah. Jadi benda itu berlaku tak? Berlaku benda itu. Itu berlaku. Berlaku benda makruh ni lah. Jadi, bukan sekadar benda itu, bahkan benda haram pun berlaku. Nampak tak? Perbuatan-perbuatan haram. Berlaku tak? Memang berlaku. Tuhan nak tak? Tuhan nak lah berlaku tu. Jadi, sebab itu dia datangkan, diterangkan karahah tersebut. Dengan makna adamul iradah. Supaya nak membezakan dengan makruh syar'i, perkara makruh ni. Kerana perkara makruh ni kadang-kadang Tuhan nak. Maka berlakulah perkara makruh itu. Karahatan syar'iyatan muradan lillahi ta'ala. Bal hiya wal muharramu, bahkan ia karahah. Dan hiya karahah patutnya. Al-karahah syar'iyah itu. Dan muharram. Dan perkara yang haram itu, ma waqa'a, tidak berlaku illa bi iradatillahi ta'ala, kecuali dengan kehendak Tuhan. Jadi yang berlaku pada dunia ini, sama ada perkara haram, perkara makruh, apatah lagi hak lain-lain tu, itu tidak akan berlaku kecuali dengan Tuhan dak. Tuhan nak lah berlaku tu. Kalau Tuhan tak nak, tak akan berlaku. Masya Allah kan, apa yang Tuhan nak akan berlaku. Jadi yang Tuhan nak ni tak kira lah. Baik buruk tu semua dalam kehendak Tuhan belaka. Idla mulazamata. Kemudian dimasukkan berkaitan dengan apa? Isu. Adakah lazim bila Tuhan nak itu Tuhan suruh? Maka bila Tuhan suruh itu ada redha tak redha? Itu. Idla mulazamata bainal amri wal iradati ala madhhabi ahli sunnah. Kerana tiada berlazim-laziman antara suruh dan hendak.
di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada kaitan berlazimang lah antara iradat Tuhan dengan suruh Tuhan. Makna tak mesti yang Tuhan nak tu Tuhan suruh. Tidak. Tak mesti yang Tuhan nak itu Tuhan suruh. Nampak tak? Tak ada berlazimang. Nisbah ke Allah Ta'ala, bila Tuhan nak, tak mesti segala yang Tuhan nak tu Tuhan suruh. Okey, tidak ada berlaziman. Bal bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Bahkan di antara keduanya berlaku umum khusus wajhi, dipanggil. Umum khusus wajhi. Umum khusus min wajhin. Makna alaqah dia macam mana? Kalau kita belajar dalam mantik kan, umum khusus wajhi alaqah macam ni lah. Antara apa? Antara amrun dengan iradah. Ada perkara yang Tuhan nak, tapi Tuhan tak suruh. Ada perkara yang Tuhan suruh, tapi Tuhan tak nak. Ada perkara yang Tuhan suruh dan Tuhan nak. Nampak tak? Jadi, berbeza antara suruh dan amar itu, dia tidak berlazim-laziman. Bukan mesti segala yang Tuhan hendak itu Tuhan suruh. Tak mesti. Kemudian katanya, faqad ya'muru, kadang-kadang Tuhan suruh, wa yuridu, dan Tuhan nak. Kadang-kadang ada perkara yang Tuhan suruh dan Tuhan nak. Ka'imani al-anbiya'i wal malaikati wasairil mu'minina. Seperti keimanan para nabi, para malaikat dan sekalian orang mukmin. Waktu Tuhan suruh orang mukmin dan Tuhan hendak beriman, maka berimanlah sekalian nabi, sekalian malaikat, orang mukmin. Wa qad la ya'muru wa la yuridu, dan terkadang ada Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak nak. Suruh pun Tuhan tak suruh, nak pun Tuhan tak nak. Kal kufri fi haqqihim, seperti kufur pada hak mereka. Kufur pada hak mereka mana? Para nabi, para malaikat, para orang beriman. Jadi Tuhan tidak suruh para nabi, para malaikat dan orang mukmin ini kufur, dan Tuhan tidak nak. Maka mereka tidak kufur. Wa qad ya'muru, dan kadang-kadang Allah Ta'ala suruh, wala yuridu, dan Tuhan tidak nak. Tuhan suruh, tapi Tuhan tak nak berlaku. Ka'imani man sabaqa fi ilmillahi ta'ala annahu la yu'minu ka'abi jahlin wa adrabihi. Seperti iman orang yang telah terdahulu dalam ilmu Tuhan bahawa dia itu tidak akan beriman. Seperti Abi Jahal. Abi Jahal, Allah tahu dah, dia tidak akan beriman. Jadi Allah suruh dah Abi Jahal beriman, Tuhan suruhlah. Sebab itu Allah Ta'ala utus Nabi, suruh sekalian ahli Mekah beriman. Termasuklah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal disuruh beriman. Tapi Tuhan nak tak dia beriman? Tuhan tidak nak dia beriman. Sebab tu dia tak beriman. Nampak tak? Dan wa adrabi, dan seumpamanya Umayyah bin Khalaf, dan seumpamanya. Orang-orang yang mati dalam kufur, dalam ilmu Tuhan telah termaktub orang ini kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma aktubna minas su'ada'il maqbulin. Jadi Abu Jahal dan seumpamanya. Orang itu Tuhan suruh beriman tapi Tuhan tidak nak. Fa innahu ma'murun. Abu Jahal ni disuruh bil iman, dengan beriman. Walam yuridhu Allahu, tapi Tuhan tidak ingin keimanan Abu Jahal. Walam yuridhu Allahu ta'ala minhu min Abi Jahal. Yang seterusnya, yang keempat, wa qad yuridu wa la ya'muru. Kadang-kadang Tuhan ingin tapi Tuhan tidak suruh. Tuhan ingin benda itu berlaku tapi Tuhan tidak suruh. Kal muharramati wal makruhati wal mubahati. Seperti perkara-perkara haram, perkara makruh dan perkara sunat. Perkara mubah, perkara harus. Apa ni? Ni semua termasuk, tengok. Syekh masuk kat mubahat ni. Dari segi ibahah tu tidak ada padanya suruh. Ibahah itu tidak ada padanya suruh. Sebab suruh ni dia ada nau'un minat talab.
Talab. Jadi pada al-amru tu, ni tengok kalau orang perhati molek ahli-ahli usul fiqh ni, nampak dah sini. Kenapa dia masuk mubahat juga termasuk dalam perkara yang Tuhan tidak suruh. Dari segi ibahah tu tidak ada kekuatan pada talab. Jadi musannif masukkan sinilah. Ni kalau perbicaraan panjang juga, cuma kita berjalan atas syarih. Syarih memasukkan contoh bagi masalah perkara yang Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Perkara-perkara haram berlaku, kufur, maksiat, zina, minum arak. Perkara-perkara makruh hak berlaku. Nampak? Makruh ikutlah makruh apa pun. Makam dia makruh ke, buat perbuatan makruh ke. Wal mubahat dan perkara-perkara harus. Fa innahu aradaha. Tuhan nak berlaku tu. Bidalili wuku'iha. Apa dalil bukti Tuhan nak? Orang tanya dah, benda dalil Tuhan nak. Dalilnya senang je. Berlaku tak? Kalau benda itu berlaku, maknanya Tuhan nak lah. Sebab tidak akan berlaku dalam penguasaan, dalam kerajaan Tuhan ni, kecuali benda hak Tuhan nak berlaku. Kalau berlaku benda hak Tuhan tak nak, lemah Tuhan. Kehendak dia tidak tercapai maksudnya. Sebab itu, dalil benda itu Tuhan nak, bahawa berlaku perkara itu. Bidalili wuku'iha walam ya'mur biha. Tapi Tuhan tidak suruh. Suruh ni umum ni. Sebab mubah masuk sini masuk juga ni. Dia ada suruh dengan maksud Tuhan tidak beri buat. Sebaliknya. Nampak tak? Tuhan tidak suruh. Tuhan tidak suruh nak mana larang. Hak tu muharramat. Larang yang kena tinggal. Larang yang mana? Larang yang tidak sampai tahap boleh dosa, makruhat. Jadi ini dia ada di sini syaub min mustalahil usulil fiqh. Ada campuran penggunaan dengan mustalah usul fiqh. Sini. Okey. Waqu'iha wa lam ya'mur biha. Suara boleh dengar tak tu suara? Okey. Nampak balik dah. Suara tak putus kan? Okey. Kemudian dia kata wa qawluhu aw ma'adzuhuli awil ghaflati, ataupun berlaku perkara wujud perkara pada alam ini dalam keadaan lalai atau lupa. Hadza qawluhu ini ma'tufun ala qawlihi ma'a karahiyatihi liwujudihi. Di atas situ. Berlaku satu perkara ma'a karahiyatihi liwujudihi, dalam keadaan Tuhan tidak ingin adanya. Ai wa mimma yastahilu, antara perkara yang mustahil fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Apa dia? Antara perkara yang mustahil itu apa? Ijadu syai'in minal alami, Allah mengadakan sesuatu daripada alam, ma'adzuhuli, dalam keadaan Tuhan lalai, awil ghaflati, ataupun Tuhan lupa. Berlaku dalam keadaan bukan dengan kehendak penuh dia. Dalam keadaan terlupa, tersalah, lalai. Wadzuhuli. Cuba cek ni tak sebab dah tengok ni. Wadzuhuli ma'a ke huwa. Cuba tengok siapa nuskhah yang ada nuskhah yang lebih berbeza. Wadzuhul huwa adamul ilmi bi syai' ma'a taqaddumihi. Zuhul itu ialah tiada ilmu tentang sesuatu beserta terdahulunya. Makna tak ingat. Dulu ingat, sekarang tak ingat. Panggil lupa. Panggil lupa. Tiada ilmu, tiada pengetahuan dengan sesuatu ma'a taqaddumihi, dengan keadaan, dalam keadaan telah terdahulu tahu tu. Dulu tahu tapi sekarang hilang dah. Tak mari dah. Panggil tak mari. Wal ghaflatu, dan ghaflah itu a'ammu min taqaddumi al-ilmi wa adami taqaddumihi. Adapun ghaflah ia lebih umum. Sama ada terdahulu tahu ataupun tidak terdahulu. Hadza ma zahara lil muallifi, dan inilah yang zahir bagi muallif rahimahullahu taala. Yang zahir daripada kalam
Imam Sanusi. Waman zahara lahu khilafu. Siapa yang zahir baginya khilafu hadha, menyalahi daripada penafsiran zuhur dengan ghaflah ini. Kata syekh kita, kalaulah ada orang yang berpandangan zahir baginya pandangan yang menyalahi pandangan ini, daripada mana? Pada masalah penafsiran zuhur dengan ghaflah ini. Fal ajru lahu, maka pahala baginya. Maka doa pahala baginya fi ilhaqihi, pada menyertakan pandangan itu bihadzal mahalli, pada tempat ini. Ini nak isyarat pada mana? Ada pada nuskhah, sebahagian daripada nuskhah yang Syekh Hudhudi dapati, sebahagian ulama yang meletak ta'liq yang menyatakan ta'rif yang berbeza bagi tuhul dan juga ghaflah. Antaranya dia kata adamu istithbati al-idrak hiratan wadahsyan, iaitu tidak sabit. Adamu istithbati al-idrak, tidak sabit, tidak teguh, tidak kemah pengetahuan kerana hirah, kehairanan dan juga dahsyat, ketakutan. Nampak? Ghaflah pula dia kata, apa dia? Adamu idraku syai'in ma'a wujudi ma yaqtadhihi. Ghaflah pula ialah tidak tahu sesuatu dalam keadaan ada perkara yang menuntut supaya tahu. Mayak tadi perkara yang boleh dan mampu untuk tahu. Benda itu boleh diketahui. Perkara itu ada tuntutan ataupun senang untuk diketahui tapi tak tahu. Itu ghaflah. Jadi ada sebahagian yang meletakkan itu, dan dinukilkan dalam apa nama ni, ta'rif jam'u jawami' pula, antara zuhur dengan ghaflah tu makna sama, mutasawiyani. Jadi ada sebahagian ulama, kata tuan syekh kita, dia letakkan ta'rif ini, dia letak dalam syarah, dia letak dalam tu, dia letak tepi. Dia kata fal ajru lahu. Ini siapa? Man zahara lahu khilafu hadha, menyalahi bagi apa yang zahir daripada kalam muallif ini, maka diletakkan dan ditambah pada tepian kitab, pada catatan itu, fal ajru lahu, maka pahala baginya pada menyertakan dengan pada tempat ini. Okey, di situlah dulu kita masuk ke alam muhasyi. Cuba tengok sini siapa ada ikhwah yang ada kitab sekarang tu. Wadzuhulu huwa adamul ilmi ke? Sebab sini tulisan ni ma'a. Huwa ke ma'a. Okey. Sebab dia nak tafsirkan, nak ta'rifkan zuhul tu, iaitu adamul ilmi bisyai' ma'a taqaddumihi. Tapi dia guna ma'a lah. Kalau ada nuskhah yang guna huwa, ada tak? Okey. Kita masuk pada kalam Muhasyi rahimahullahu ta'ala. Qawluhu wahiyal karahiyah. Wahiyal karahiyah. Sekejap ya. Wahiyal karahiyah. Okey. Qala al-Muhasyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qawluhu wahiyal karahiyah bitakhfifil ya'i. Baca dengan takhfif ya. Ya itu tak ada tak sabdu. Karahiyah, bukan karahiyah. Jadi penting ni, hasyiah-hasyiah begini dia akan dhabitkan perkataan-perkataan yang mungkin berlaku kesilapan. Memang banyaklah kadang-kadang kita dengar orang duk baca sebut. Antara yang paling jelas ni awamun nas jamak kepada ammah. Jadi sabdunya di atas mim. Awam, sabdu atas mim, bukan awam. Kalau sabdu atas wa tu makna lain. Nampak tak? Tapi biasa orang sebut itu. Jadi
Aqim lisanan. Betulkan dan juga luruskan bahasa sebutan. Kita biasakan dengan benda hak betul. Kalau kita duduk sebut hak salah semua jadi lekat lah. Walaupun kita dengar ada orang baca gitu, tak apalah. Hak baca tu tok guru kita, ke ustaz kita, tak apa. Kita buat catatan je lah. Buat catatan. Bukan kita nak kritik korang dia apa. Benda salah kita tak boleh ikut. Jadi kita betul kan kalau ada silap. Ni tengok. Karahiyah ni baca dengan tanpa sabdu. Baca dengan takhfif al-ya. Karahiyah. Macam apa ni? Damun. Damun. Dengan damun. Ad-damu. Darah itu. Bukan damun. Itu dang haji, dang tu nak makna lain pula. Okey. Tak ada ada nuskah yang berbeza ni. Kalau ada tolong kak. Jazahullahu khairan. Az-zuhul huwa ke? Az-zuhul ma'a tu. Katawa'iyah. Seperti mana? Tawa'iyatan. Tawa'iyatan ni patuh. Tawa'an. Tawa'iyah. Makna menurut perintah. Tawa'iyah. Baca tawa'iyah bukan tawa'iyah. Bimakna. Mana? Karahiyah tu maknanya karahah. Enggan. Tidak mahu. Wa qawluhu an yujida. Mana ni? An yujida ke an yujada? Mana ni? An yujida. An yujida. Qawluhu an yujida. An yujida. Bahawa mengada oleh Allah akan sesuatu. Qawluhu an yujida ila akhirih ini badalun min ma. Badal daripada ma. Mana? Wa ma'na ma dzakarahu wa karahiyah. Wa ma'na ma dzakarahu syekh. Ma dzakarahu. Barang yang menyebutkan syekh. Apa barang yang menyebutkan tu? Ma dzakarahu an yujidallah. Jadi an yujida itu jumlah itu badal daripada ma. Tu Rusdan kata tabak Darul Umar ma'a juga. Darul Umar. Tabak lain tak ada. Cuba tengok tabak lain. Wa qawluhu kal kufri wal ma'asi. Seperti kufur dan maksiat. Mathala bihi bidzalika. Musannif buat misal dengan kufur dan maksiat itu. Li'annahu mahallun niza'. Kerana itulah mahallun niza'. Tempat berlaku perbezaan. Ni mahal niza'. Punca. Kita kata punca berbeza pandangan. Niza' ni pertelingkahan. Punca balah baina ahli sunnah, antara ahli sunnah wal mu'tazilah dan mu'tazilah. Pada mana? Pada perkara buruk. Kufur dan maksiat ini. Sebab itu musannif buat datang contoh kufur dan maksiat. Dah Tuhan tak perkara lain. Perkara pahala, taat ke keimanan. Nak juga hak tu. Tapi hak tu ada khilaf dengan Mu'tazilah. Pak Mu'tazilah pun sepakat. Jadi hak khilaf pada kufur maksiat perkara al-qaba'ih wasyurur. Perkara buruk dan juga perkara keji ni. Hak tu khilaf. Jadi mahal nizak. Ini penting. Kalau perdebatan ke kita nak selesaikan, kita nak berdebat atau memurnikan pemahaman orang, kita nak faham pandang yang satu lagi penting. Dipanggil tahrir mahallun niza'. Kena kita analisis, kena cari kat mana punca sebenar bertelingkah tu, berbeza pandangan tu mana. Tahu punca tu, kadang-kadang benda cabang, kita dok tengok punca tu jadi dok selesai. Takkan selesai. Benda cabang, kalau kita tak cari mana mahal niza' dia, tempat berlaku perbezaan, maka tidak akan selesai. Fa'innahum, kerana sesungguhnya mereka Mu'tazilah, zahabu ila annahu ta'ala la yuridu syurura, bahawa Allah tidak menginginkan kejahatan wal qaba'iha, dan keburukan. Tuhan tidak ingin perkara jahat dan buruk ini. Wahtajju, dan mereka berhujah ala zalika, di atas demikian itu, di atas demikian i'tiqad bahawa Tuhan tidak menginsyar dengan qaba'ih tu. Ala zalika bi anna iradatal qabihi, bahawa menghendaki perkara keji
qabihatun. Itu sendiri keji. Berkehendak perkara keji, keji. Orang tu nak buat jahat. Jahat tak? Kehendak nak buat jahat tu. Kehendak buat jahat tu jahat. Nampak tak? Kehendak buat jahat. Kehendak mencuri. Hendak mencuri tu jahat tak? Jahat. Sebab mencuri tu jahat. Berkehendak kepada mencuri, kepada perkara jahat, jahat juga orang panggil. Bi annal iradatul qabih qabihatun wa annal iqaba ala ma urida, dan membalas seksa, membalas di atas apa yang diingini. Tiba-tiba Tuhan nak balas, Tuhan seksa orang yang buat jahat, yang mana perbuatan jahat itu Tuhan ingin. Tidakkah tu dipanggil zalim? Tu dikata wa annal iqaba ala ma urida zulmun. Itu satu kezaliman. Wa annan nahya amma yuradu, dan larangan daripada perkara yang dikehendaki. Wal amra bima la yuradu, dan suruh dengan perkara yang tidak diingini. Safahun. Khabar bagi anna. Tuhan larang benda yang Tuhan nak. Tuhan larang kufur. Tapi Tuhan tak nak. Tuhan suruh perkara yang Tuhan tak nak. Tuhan suruh beriman tapi Tuhan tak nak beriman. Tu dia panggil safah. Safah ni makna kita kata benda perbuatan bodoh lah. Bodoh dan juga safah ni makna sia-sia. Dan bodoh. Tak kenalah maksudnya. Tak betul. Wallahu munazzahun, walhal Allah Ta'ala maha suci, an zalika, daripada demikian itu. Tuhan maha suci daripada safah, maha suci daripada zalim. Tuhan tidak buat zalim, Tuhan tak buat benda sia-sia. Kita berhenti sekejap sini untuk jawab azan. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma Ashraf. Okey, kita sambung lagi. Kat mana tadi? Habis. Jadi itu hujah Mu'tazilah. Ia ada 3 benda yang dia menyatakan bahawa Allah ni mustahil Allah menghendaki perkara jahat.
Mustahil. Pertamanya, dia kata, anna iradatal qabih qabihatun. Itu satu. Yang kedua, dia kata, annal iqab ala ma uridah zulmun. Kedua. Yang ketiga, dia kata apa lagi? Wa anna nahya amma yuridu wal amru bima la yuradu safahun. Jadi 3. Okey. Waruddal awwalu, dan dirakkan yang pertama. Mana yang pertama? Anna iradatal qabihi qabihatun. Menghendaki perkara keji itu keji. Wathalithu, dan dirakkan yang ketiga mana? Wa anna nahya amma yuridu wal amra bima la yuradu safahun. Apa rak dia? Bi annal qubha was safaha bin nisbati ilaina la ilallahi ta'ala. Bahawa keji, hina tu dan juga safah, sia-sia dan perbuatan yang mana kata bodoh itu, sia-sia itu nisbah bagi kita, bukan nisbah Tuhan. Yang kata benda tu keji, buruk. Buruk tu nisbah kita, bukan nisbah Tuhan. Li'annahu la yus'alu amma yaf'alu. Kerana Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Tuhan tidak ditanya. Sebab apa Tuhan buat gini? Kenapa Allah Ta'ala cipta ada makhluknya, ada manusia yang cacat, yang tidak sempurna? Kenapa Tuhan cipta berlaku kezaliman atau berlaku perkara yang jahat di atas muka bumi seumpamanya? Itu kerja Tuhan, ikut dia. Jadi bila kita percaya, beriman bahawa Tuhan tu Tuhan, dan Tuhan tu dengan sifatnya, sifat ketuhanan, maka tak perlu persoal lah apa yang Tuhan nak buat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Cuma ini, jawapan ini dalam konteks apa? Dalam konteks kita mukhatab, khitab kepada orang telah beriman. Sebab baca kitab ni memanglah orang yang baca akidah ni memang beriman lah, akidah orang mukmin lah. Khitab dalam lingkungan orang mukmin yang percaya dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tahu dari segi itu, maka jawapan itu dijawab dengan andaian bahawa kita dah terima benda tu. Adapun kita nak khitab dengan golongan orang yang tak percaya kepada Tuhan, ataupun golongan yang mempertikaikan masalah qada dan qadar dan seumpamanya, orang itu kena hujah cara lain pula. Hujah cara lain. Dan ulama kita pun ada telah menyimpan dan menyiapkan hujah-hujah mereka. Cuma di sini disebut ringkas je lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Mu'tazilah pun pada benda ni jelas lah bahawa walaupun Mu'tazilah begitu, Mu'tazilah tetap beriman. Maka atas dasar beriman Tuhan tu sebagai Tuhan, maka tidak perlu ditanyalah apa yang Tuhan buat. Bahkan manusia itu akan ditanya apa yang kamu buat. Maka atas dasar itu, buruk keji itu atas nisbah bagi kita. Nisbah dia itu makhluk Tuhan, atas Tuhan nak buat apa pada makhluk dia. Okay. La ilallahi ta'ala li'annahu la yus'alu amma yaf'alu. Okay. Kemudian orang tanya dah, apa hikmat Tuhan buat gitu? Apa hikmat Tuhan buat juga benda-benda macam ni? Benda-benda buruk ni. Wa hikmatu amrihi wa nahyihi. Dah bila benda itu Tuhan nak berlaku, naknya berlaku perkara jahat, perkara buruk Tuhan nak berlaku, tiba-tiba kenapa Tuhan suruh dan Tuhan larang itu? Wa hikmatu amrihi wa nahyihi zuhurul imtihani, ialah nak menzahirkan imtihan, ujian. Itu sebab walaupun Tuhan nak perkara yang telah Tuhan nak, tapi Tuhan suruh dan Tuhan larang. Apa yang benda baik Tuhan suruh, benda jahat Tuhan larang. Walaupun semua perkara itu kehendak Tuhan, ialah nak menzahirkan ujian itu. Zuhurul imtihani hal yuti'ul amra am la. Adakah manusia itu yuti'ul amra? Adakah dia mentaati suruhan? Am la, ataupun tidak mentaati. Jadi tu tujuannya. Pulaknya Allah Ta'ala beri kepada manusia kemampuan
iradah dia itu. Iradat manusia itu. Dan juga beri kepada mereka kudrah hadithah. Kudrah hadithah yang mana atas dasar itu melayakkan seseorang tu dapat pahala dan dosa. Maknanya bukan Tuhan tentukan sesuatu tiba-tiba manusia nak buat perkara baik tak boleh. Bahkan kita sendiri boleh rasa pada diri kita, kita ada pilihan, ada ikhtiar yang Tuhan bagi tu. Nampak tak? Kita ada ikhtiar. Lain cerita kalau contoh, kita nak pergi sejik ni, nak pergi sejik. Tiba-tiba, kita naik motor, tiba-tiba motor kita corner sendiri. Gimana? Pergi Kelab Malang. Pergi Kelab Malang. Pergi kedai arak, minum arak. Tangan kita nak minum air biasa, air Pepsi ke apa. Tiba-tiba tangan kita gigi. Ambil apa ni? Ambil arak minum. Tu baru orang panggil terpaksa. Nampak tak? Kita start kereta nak pergi mana ni? Nak pergi sejik dah ni dengar kuliah. Tiba-tiba kereta tu pusing sendiri. Pusing sendiri. Pergi ke mana? Pergi ke tempat judi. Na'udzubillah. Tak ada begitu. Manusia pada diri itu sendiri ada rasa bahawa dia mempunyai pilihan. Hak ni. Dia diberi pahala dan dosa berdasarkan apa yang dipilih itulah. Itu tidak menafikan bahawa segala perkara telah Allah Ta'ala tetapkan. Ni faham molek ni? Sebab ada orang cuba buat video, cuba terangkan masalah qada dan qadar ni. Tiba-tiba dia terang, dia hurai ikut kefahaman Qadariyah pula. Ikut kefahaman Mu'tazilah pula. Dia nak lari, nak elokkan orang supaya jadi Jabariyah. Tapi kita terang supaya jadi kefahaman Qadariyah Mu'tazilah pula. Jadi gelecoh daripada satu, panggil keluar daripada mulut harimau masuk dalam mulut buaya. Mulut buaya pula. Tak bolehlah kita. Ni kena jaga molek ni, kena faham molek. Ini pun rasa anda telah buat satu jadual menerangkan tentang beza antara pahaman kasbu, nazariyah kasb di sisi Jabariyah, di sisi Qadariyah dan juga ahli sunnah. Rasanya ada jadual tu, kalau ada sahabat-sahabat tu boleh share lah dalam ruangan komen lagi. Muhammad Zulkifli Zul kata taubat dari ihsan tak ada dia buat titik. Gitu nak. Jadi az-zuhur dibuat gitu tak? Waz-zuhur. Gitu. Adamu. Tapi kerana ada tulisan sini, kok lah boleh diandaikan mungkin salah dia cetak ataupun di orang yang salin balik. Ni huwa pun sebab zaman dulu kan yalah. Jadi mungkin salah jadi tukar jadi ma'ah. Sebab itu anda kata waz-zuhur huwa adamul ilmi tu. Itu boleh jadilah. Bila ada tak titik makna kalau ma'ah tak sesuai sangat duk situ. Okey, habis. Terima kasih. Jazakumullah khair. Mana tadi? Itu ra' bagi yang pertama dan ketiga. Waruddathani. Dan di ra' yang kedua. Mana yang kedua? Annal iqab ala ma urida zulmun. Tuhan menyeksa, membalas seksaan atas perkara yang Tuhan nak berlaku. Itu dikira zalim. Ditolak macam mana? Bi'annahu mutasarrifun fi mulkihi. Bahawa Allah ni, dia tasarruf. Dia mengurus perkara yang dalam pemilikannya, dalam kerajaannya, dalam perintahannya, dalam retah dia. Tuhan mengurus dalam perkara yang milik dia. Wadzulmu huwal tasarrufu fi mulkil ghairi. Zalim itu ialah mengurus dalam milik orang lain. Tu panggil zalim. Dia urus, dia buat benda hak milik orang. Tu zalim lah tu. Dah Allah Ta'ala boleh kata zalim dengan mana tu? Tak boleh. Sebab apa yang ada ini milik dia belaka. Nyaka dia mengurus, dia buat pada perkara yang milik dia. Tak panggil zalim. Fakalamuhum al-madhkuru, maka perkataan mereka Mu'tazilah yang tersebut itu sakitun, gugur ia. Makna hujah itu gugur, tak betul, tertolak. Liktidaihi, kerana membawa perkataan itu kepada apa? Liktidaihi anna akthara ma yaqa'u fil wujudi. Perkataan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Tuhan hanya nak perkara baik
perkara buruk itu bukan kehendak Tuhan akan membawa kepada kebanyakan apa yang ada dalam wujud, dalam apa yang ada pada alam ini min af'alil abidi ala ghairi iradatihi ta'ala, ialah daripada perbuatan hamba tanpa kehendak Tuhan. Kalau kita ikut betul orang Mu'tazilah, maknanya hak berlaku banyak-banyak maksiat, dosa, kezaliman, kejahatan, perbuatan manusia sendiri. Tuhan tak nak, maknanya lemah Tuhan. Hak jadinya kehendak manusia, kehendak Tuhan tak jadi. Tidakkah itu membawa kepada kekurangan pada hak Tuhan? Anna akthara ma yaqa'u fil wujudi min af'alil 'abid ala ghairi iradatihi ta'ala fayalzamu, maka lazim, an yaqa'a fi mulkihi, bahawa berlaku dalam milik kerajaan Tuhan ini, fi mulkihi ta'ala, ma la yuridu. Berlaku dalam kerajaan Tuhan ini, milik Tuhan, perkara yang Tuhan tak nak. Gitulah maknanya. Kalau ikut Mu'tazilah agak, makna ada benda yang berlaku dalam kerajaan, dalam makhluk Tuhan ni, benda hak Tuhan tak nak. Wahum la yaquluna bihi. Walhal mereka tidak berkata dengannya. Mereka tak terima, mereka tak akan kata bahawa ada benda berlaku tanpa kehendak Tuhan. Mereka tak kata pula situ. Mereka tak embuh kepada natijah tu. Natijah tu mereka tolak, sepakat bahawa tidak ada benda yang berlaku makna luar daripada kerajaan Tuhan ni. Tapi bila masalah ni mereka tak terima. Walihadha, dari kerana inilah dia buat cerita ni. Uhdira, dibawa datang ba'du a'immati ahli sunnah, sebahagian daripada imam ulama ahli sunnah, lil munazarati, untuk berdebat, lil munazarati ma'a ba'di a'immatil mu'tazilah, bersama dengan beberapa imam ahli Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah. Ni cerita. Dia cerita. Cerita ni banyaklah ulama riwayatkan. Katanya Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ni ba'du a'immatil ahli sunnah ini ialah ni ada sebut dalam Tuhfatul Murid, Syarah Jawharati Tauhid bagi Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Disebut dalam apa ni, kitab lain dia sebut nama lah. Jadi ba'du ahli sunnah ini, a'imah ahli sunnah ni kena pada Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dia datang ke rumah Sahib Ibnu Abbad. Sahib Ibnu Abbad ni dia wali ataupun kita kata macam pemerintah lah di kawasan tersebut. Pemerintah yang dilatihkan khalifah di kawasan tersebut, Sahib Ibnu Abbad. Tapi dia di kalangan pemerintah, tapi dia orang suka pada ahli ilmu. Suka pada ahli ilmu. Jadi Ustaz Abu Ishaq pun datang, yang mana dalam majlis itu Qadi apa ni, Abdul Jabbar, Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani ada dah. Jadi Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini masuk datang, dibawa datang ba'du a'immati al-Mu'tazilah, yang mana dalam majlis itu ada beberapa imam Mu'tazilah, Qadi Abdul Jabbar, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Itu di kalangan Mu'tazilah tu, Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Falamma jalasa al-Mu'taziliyu, apabila duduk orang Mu'tazilah tu, dalam cerita ini dia kata Mu'tazilah tu duduk, makna Mu'tazilah tu mari ke diang. Dalam tak silap ana dalam Bajuri dia sebut Ustaz Abu Ishaq mari ke diang. Ustaz Abu Ishaq mari ke diang. Mu'tazilah tu kata apa? Falamma jalasal Mu'tazili, qala subhana man tanazzaha 'anil fahsya'i. Subhana man tanazzaha 'anil fahsya'. Dia buat macam tasbih. Biasalah subhanallah dah. Subhana man tanazzaha 'anil fahsya'. Dia tasbih gitu. Maha suci Allah daripada perkara buruk. Qala Sunni. Ustaz Abu Ishaq jawab balik. Dia faham. Jadi ulama-ulama ni bila dia mahir, ulama ni memanglah orang yang IQ tinggi, akal dia cerdik, cerdas. Qadi Abdul Jabbar Hamadani tadi sebut gitu,
sebut tak ada apa, subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Maha suci Allah daripada perkara-perkara keji. Memang kita terima. Tapi Ustaz Abu Ishaq dia perasan. Dia ni nak sindir kepada akidah ahli sunnah yang mengisbatkan segala perkara baik dan buruk perbuatan Tuhan. Maka qala sunni, Ustaz Abu Ishaq jawab kan, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang tidak berlaku dalam milik kerajaannya kecuali apa yang dia hendak. Jadi Ustaz Abu Ishaq balas balik. Balas sambil gitu je. Sambil-sambil. Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang tidak akan berlaku dalam kerajaannya perkara yang tidak diingini. Faqala al-Mu'tazili. Baru nak tadi tu maknanya kita kata baru sindir-sindir. Ni masuk pada tajuk dia. Faqala al-Mu'tazili, maka Mu'tazili tadi iaitu Qadhi Abdul Jabbar ni balas balik. Ayasha'u Rabbuna an yu'sa, adakah ingin Tuhan kita itu diderhakai, dibuat maksiat? Tuhan nak ke orang buat maksiat ke dia? Gitulah contohnya. Adakah Tuhan nak orang buat maksiat ke dia? Qala Sunni, berkata Ustaz Abu Ishaq As-Sunni tadi, ayu'sa Rabbuna qahran, adakah Tuhan kita itu orang buat maksiat kepadanya dalam keadaan dia itu digagahi, dia itu lemah, dia itu tidak berkuasa? Makna adakah Tuhan orang buat maksiat dalam keadaan Tuhan lemah, tak mampu nak tolak? Dia jawab balik dengan soalan. Faqala, maknanya jawab ni mustahil lah. Mustahil berlaku benda yang Tuhan tak mampu tolak. Jadi soalan tu jawapan dah sebenarnya. Orang panggil istifham inkari lah. Faqala al-Mu'tazili, berkata Syekh Mu'tazilah tadi, Qadhi Abdul Jabbar ni, ara'aita in mana'anil huda wa qada alayya birrada ahsana ilayya am asa'a. Ara'aita, akhbirni, cuba beritahu kepada aku. Ara'aita bermakna akhbirni, beritahu kepada aku. In mana'anil huda, kalau Allah menghalangku daripada mendapat hidayat. Wa qada alayya birrada, lalu ditakdirkan aku dalam keadaan mendapat kehinaan, mendapat neraka. Ahsana ilayya am asa, adakah Tuhan ketika itu membuat baik kepada aku atau buat jahat? Dia kata, cuba cerita, kalau Tuhan dia halang daripada aku hidayat, kemudian ditakdirkan aku buat dapat kehinaan, dapat kehinaan, adakah Allah Ta'ala buat baik pada aku ke buat jahat? Faqala Sunni, kata ulama Sunni tadi, Ustaz Abu Ishaq tu, in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a wa in mana'aka ma huwa lahu fa innahu yakhtassu bi rahmatihi ma yasha man yasha. Jika Allah mana'aka, jika Allah menghalang engkau apa yang milik engkau, ma huwa laka, kalau Tuhan halang kamu perkara yang milik kamu, maka faqad asa, memang Tuhan buat buruk, Tuhan buat jahat lah. Benda milik kamu Tuhan halang, patutnya dapat ke kamu tapi tak boleh, mana Tuhan buat jahat, Tuhan buat zalim. Tetapi kalau dia menghalang ma huwa lahu, apa yang milik dia, maka dialah yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dialah yang mengkhususkan, yang memilih untuk mendapat rahmatnya sesiapa yang dia nak. Dan kalau hak milik dia, ikut dia nak bagi ke siapa pun, bukan tugasnya. Fanqata'al mu'taziliyu 'anil munazarah, maka habis, terdiam, terputuslah. Inqata'a ni mana habis, selesai. Putuslah Mu'tazilah itu daripada munazarah, maknanya tak boleh nak jawab lah. Tak boleh nak jawab. Sebab apa? Memang nak jawab kan, benda kalau itu milik Allah Ta'ala, Tuhan nak beri, ikut dia lah, maka tak boleh bersoal. Nampak? Sebab itu kalau kita lihat ni banyak yang disebut oleh para ulama, antaranya Ana dengar ni daripada Syekh Hamzah Bakri, Dr. Hamzah Bakri, mengajar di Turki, orang Jordan sekarang ni, murid Syekh Saifuddin juga. Dia kata kalau kita lihat kepada ataupun Saifuddin sendiri pernah sebut lah dalam muhadarah, dia kata
lihat kepada munazarah ulama-ulama al-kibar ini, kita tengok munazarah mereka di antara ulama-ulama mereka, Mu'tazilah dengan ahli sunnah, Mu'tazilah dengan golongan-golongan apa, Dahriyah. Yang mana ulama bahas dengan ulama. Bahas mereka tak panjang. Sebab apa? Sebab mereka tahu prinsip pegangan mereka dan mereka tahu faham betul. Maka perbahasan tu tak ambil masa panjang. Kalau makna selesai ada 3 perkara boleh dapat jawapan dah. Cuma mereka tak asuk tu. Mereka nak terima tak ambuh je. Tapi dari segi jawapan balas tu selesai gitu. Nampak? Satu selesai. Tapi kenapa masalah hari ni bila buat debat 2 jam, 3 jam, Allah. Sebab kadang-kadang hok cakap tu dia tak faham sendiri. Akidah dia, pemahaman dia tu tak faham sendiri. Dia sendiri tak faham betul, tak mulim, tidak faham secara laik. Laik. Betul-betul faham hak dia. Tiba-tiba bila kita hujah, dia soal balik. Dia boleh nak faham. Itu kadang-kadang, itu satu. Kadang-kadang tak faham istilah ilmu tu sendiri. Istilah ilmu. Istilah pada bahasa Arabnya, pada istilah tak faham. Jadi payah. Jadi kena ambil masa panjang pula nak terang berkaitan dengan muqaddimah ilmu ni. Ulama bila faham sekejap, sekejap. Sebab itu kita dapati perbahasan ulama-ulama mutaqaddimin berkaitan ilmu kalam ni kadang-kadang tak panjang. Okey. Qauluhu ihtirazan 'anil karahah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu sajalah. Untuk kali ini insya-Allah kita akan sambung pada esok. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi